di waktu petang di Gelang Serai. Assalamualaikum semua. Kita bertemu lagi. Oleh kerana masih dalam bulan Syawal, hari ini raya yang keempat, aku ambil kesempatan mengucapkan selamat hari raya kepada semua yang mengikuti cerita aku. Maaf zahir batin. Sebelum aku bercerita pasal misteri di kampungku, biarlah aku bercerita sedikit suasana hari-hari terakhir Ramadan tahun ini 2023. Ada sedikit sebanyak perbezaan dulu dan sekarang. Kalau dulu aku bersama kawan-kawan, tetapi sekarang aku ke Gelang Serai bersama suami selepas pulang dari solat tarawih. Bazar sekarang lebih besar, teratur, bersih dan cantik dengan hiasan lampu kelap-kelip. Bagi orang yang berniaga, memang sudah kenal Gelang Serai kehilangan 3 raja. Belum ada gantinya. Pertama, Raja Lelong yang berniaga di Pasar Baru. Cukup terkenal barang-barang lelongnya, sama ada hari-hari biasa atau bulan Ramadan. Raja yang kedua, Raja Bunga Kembang Malam, yang terkenal menjual berbagai bunga-bunga tiruan sambil dia berpantun. Gerainya betul-betul dekat simpang lampu trafik Gelang Serai. Rajanya duduk di bangku tinggi macam pengadil sepak takraw. Raja yang ketiga, Raja Kuih, yang menjual kuih-kuih raya terletak di simpang Tanjung Katong Road dengan Gelang Road, iaitu di City Plaza. Kuihnya paling sedap dan laris ialah kek mangga dan kek durian. Yang ada hanyalah istana sahaja tanpa raja, iaitu di Tanjung Katong Kompleks yang menjual pelbagai kuih muih. Mungkin akan datang ada lain raja yang akan muncul. Sama-samalah kita tengok. Ini cerita misteri di kampungku. Selepas musim banjir, ceritaku di bahagian yang ke-16, halaman yang lecak sudah pun kering. Kami budak-budak kesukaan dapatlah bermain-main. Pada hari itu, budak-budak sangat gembira sekali dapat keluar di halaman. Kami yang sebaya berumur antara 9 tahun ke 13 tahun, lebih kurang, bermain bola rounders secara kumpulan, iaitu kumpulan Esa dan Mila. Aku sudah tentu dalam kumpulan Esa. Ibu-ibu duduk di beranda rumah. Ada yang berehat dan ada yang melayan anak kecil mereka. Budak-budak kecil duduk di tangga bermain sendiri. Setiap kali bola dipukul, budak-budak bersorak-sorak kesukaan, berteriak-teriak, suruh kami berlari pantas ke tempat tamat. Kalau giliran aku dan Esa memukul, bola pasti pergi jauh hingga ke tepi pagar rumah Nek Anjang atau ke longkang dekat rumah Tajah, rumah sewa orang menggali. Bila bola pergi jauh, semua kawan dapat lari habis pulang ke tempat penamat. Kami bersorak-sorak kesukaan tanda menang. Sedang kami bersorak bermain, tiba-tiba kedengaran suara Mak Ham memanggil anak sulungnya iaitu Mohtar. Mohtar, mana adik? Barulah semua yang bersorak berhenti senyap seketika. Kata Esa pada Mohtar, adik engkau yang mana? Adik aku si Papa lah. Mustafa, waktu itu ia berumur agak-agak 3 tahun lebih.
Kami memanggilnya Papa. Mohtar terdiam. Mukanya yang waktu itu sedang ketawa terus terdiam dan berkata kepada kami semua, Papa tak ada. Mari kita cari sama-sama. Kami pun berhenti bermain dan mula mencari di mana budak Papa pergi. Kami berpecah beberapa orang, kumpulan mencari di bawah kolong rumah-rumah, jiran, di tepi reban ayam, belakang tangga, bawah pokok sukun, tepi pokok pisang. Berkali-kali kami mencari di situ juga sambil memanggil-manggil namanya, tetapi tak jumpa. Dia mesti ada di situ juga, sebab tak mungkin dia naik titi menyeberang longkang ke rumah depan. Biasanya, bila kami bermain, adik-adik yang kecil akan duduk di tangga atau beranda melihat abang atau kakak mereka bermain. Waktu bermain, hari masih terang. Setelah beberapa lama mencari hingga hari mula gelap, hampir maghrib. Kata Pak Hamzah, bapa Mohtar, sudah nak dekat azan maghrib. Balik rumah dulu. Nanti lepas sembahyang, kita sambung cari lagi. Selepas solat maghrib, kira-kira setengah jam berlalu, ramai kawan-kawan datang untuk bantu Pakcik Hamzah mencari Papa. Kami terus mencari di tempat yang sama sambil menyeru-nyeru nama Papa. Ayahnya dengan membawa lampu suluh sambil mulutnya membaca sesuatu. Selepas berkali-kali lalu di tempat yang sama, tiba-tiba terdengar suara Pakcik Hamzah berkata, ini dia, dah dapat. Kami semua berlari ke arah suara itu. Pakcik menyuluh muka Papa. Kami lihat dia sedang duduk mencangkung tanpa berkata-kata. Pakcik pun ambil dia, tokong dan bawa naik ke rumah. Kawan-kawan pun senang hati sudah jumpa Papa. Orang-orang tua bertanya, kenapa engkau diam bila semua orang panggil? Padahal sudah berkali-kali dan ramai-ramai seru nama kau. Kata Papa, dia panggil kami, terpekik-pekik minta tolong. Tapi kami langsung tak dengar. Dia nampak kami, lalu di tempat dia mencangkung. Tapi kami tak nampak dia. Kata orang tua-tua, dia disembunyikan hantu. Kebetulan malam itu malam Jumaat. Apalagi orang tua-tua memang percaya kalau malam Jumaat memang harusnya duduk di rumah. Begitulah cerita misteri yang kami alami di kampungku. Sekarang budak Papa itu ada berniaga kuih di pasar Gelang Serai. Inilah gambar Papa yang disembunyikan hantu itu. Masih sihat hingga kini. Satu lagi cerita misteri akan aku ceritakan di bahagian yang akan datang. Sebelum aku mengundurkan diri, aku mengambil kesempatan mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin. Bye.